Okey, kita bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Z dulu cuma saya minta Z Okey. baca daripada ayat 1 sampai ayat 10. Boleh? Satu Lebih tu pula. maknanya daripada yelah. Alif Lam Mim. Okey. Sorry Zah, saya terpaksa keluar awal ni. Lupa anak saya ada speech therapy. Okey, tak apa. Faham. Okey, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ada dua kat situ. Satu ra tebal yang mana dia tak boleh di qalqalahkan. Anzartahum zar, dia jangan zar. Zar. Satu lagi zaru. Zaru. So dia zar ke zar? Zaru. Zar. Zal nipis. Zaru. Satu lagi tunzir. Tunzir. Zir. Nipis. Zir. Betul. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum salah lah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Zee.
Nanti bab tajwid tu tengok dekat rakaman Apa dia? Zee cakap apa Zee? Sorry, saya ambil. Saya tunggu sampai pukul 11. Oh, sampai pukul 11. Okey, Ah. okey. Baik, baik, baik. Alright, terima kasih. Okey, Iji, silakan Iji. Jadi kalau bacaan semua clear, boleh baca satu page. Taza bagi Kak Alia dulu, Iji baca lepas Kak Alia. Okey, boleh. Silakan Kak. Boleh dengar clear tak? Jauh sikit. Akak dekat sikit. Boleh ya? Okey, kalau dekat tu Betul? dengar. Alright. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Okey. Wa idza qila Tebat lahum sikit Kak. Wa idza وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا amanan nasu qalu. Boleh? Berhenti dekat qalu. Lepas tu baru ambil balik qalu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا Ya. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Boleh. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا Nun sabdu. Qalu amanna. Dengung sikit lagi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا lagi sekali. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ Syayatinihim. Ni mesti mengejar nafas lagi kan? Yalah, ya. Saya sama dari mana? Qalu? Ambil balik qalu amanna. Qalu panjangkan sikit. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Tertinggal nun sabdu. Akak belakang sikit lagi. Patah sikit lagi. Wa idza khalau kha jelaskan ila syayati. Tebalkan ta tu. Ti. Dari mula dari Wa idza khalau. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ya. Ciklah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Jaga dekat ghain, jangan tugh. Jangan lantunkan dia. Fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Consciousnya. Ulaika alladhina ishtaraw dolalata bil huda. Ya. Boleh teruskan ya? Boleh. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Alia. Okey, Z, okey dah? Z, G.
Iji. Okey dah. Okey, sambung muka surat 4. Sampai mana sekarang? Sampai 21. Okey. Sampai betul-betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasilal Kamathalil. Satu lagi jaga sa, dua huruf sa tu keluarkan lidah dan dia tak ada bunyi desiran. Masaluhum kamasalil lazis tauqada naro. Ya. Falamma Dengung sikit. Falamma atma haulahu ulang lagi lah. Falamma atma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. fi zulumatil la yubsirun. Ya. Summun bukmum umyun. Jangan confuse. Sum dengung, mum dengung, bukmun tak dengung. Umyun dengung balik. Tu. Summun bukmun umyun. Bukmun. 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 Mun. Bukmun. Dia izhar tu. Dia jadi mim nun, mun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Umyun dia jangan bunyi nun, dia jangan umyun. Dia jelas kan nun tu. Sekarang ni ikhfa ni sembunyikan nun. Umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas sama. Dengung Iji. Okey. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Gitu. Cuma minta Iji ulang sikit belakang. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Dengung dua tempat. Zulumatun wa ra'dun wa barq. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, terus Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi Azanihim. Panjang. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawaiki hazarul maut. Ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Okey. Yakadul barku Ro tebal, ku pendek. Yakadul barku yahtofu absorohum. Sekali lagi jelaskan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jelaskan ba qalqalah. Yakadul barku yahtofu absorohum. Okey, terus. Kullama alahum masyaw fi. Ya. Wa iza azlama alaihim qamu.
Ya. walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lagi sekali ada dua tempat dengung. Innallah satu, kulli syai'in qadir satu. Lagi sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya ayyuhan nasu. Tak cukup dengung. Ya ayyuhan nasu'budu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum Ya. Wallazi. wallazina min qablikum Sikit lagi dengung. Wallazina min qablikum. wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. Alright. Masih Ji. Dengung-dengung Ji. Kita start daripada juzuk 1 ni kena lebih sikit dekat situ. Dengung yang pertama. Yang keduanya kalau Ji baca tu dia jangan terlebih mat. Contoh macam Ji baca tadi. Ya ayyuhan nasu'budu rabb. Dia terlebih mat asli tu. Kena pastikan cukup-cukup dua. Alright. Yang itu je. Okay Ji. Okay. Silakan Suzy ke Fiza dulu tadi? Suzy baru Fiza. Suzy. Baru Apa-apa nak, Fiza? baru nak suruh dia. Suzy dulu lah. Lepas tu baru Fiza Okay. Sampai, Berapa Ustazah? sampai bawah. Sampai bawah Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang cantiknya tak payah bismillah dah. Oh tak payah. Sambung je. Auzubillah je. Okey. Terus baca. Kita menyambung kan? Okey. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'. Tapi Cik tapi. kita puji dulu. Panjang nafas Suzy. Dah kayuh dulu ke? Tak ada lah Ustazah. Belum. Okey. Peluh ni. Okey. Boleh berhenti kat situ. Wa anzala minas sama. Tapi wa anzala tu tak cukup dengung. So Suzy ulang je dekat wa anzala dan teruskan tapi pastikan wa anzala tu cukup dengung 2 rakaat. Okey. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Boleh? Stop Ustazah? Boleh. Terpaksa kan sebab nafas tak ada. Terpaksa. Habis. Okey. Okay, Fa lepas tu? akhraja bihi. Ambil situ. Okey. Fa akhraja bihi minas thamarat. Samaro. Fa akhraja bihi minas thamarati riz. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Okey, cuma dia terlebih lantun Lakum. zai tu. Jangan arti Qul. riza, jangan z. Oh, riz. Rizqallakum. Riz. Okey. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ya. Fala taj'alu lillahi Fala taj'alu lillah. Ada waw. Fala taj'alu lillahi andadan wa Andadan. Oh, okey. Fala taj'alu lillahi andadan Dadan. Dal ada alif. Okey.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Berhati-hati ketika kita meletakkan ain. Ta tu cantik dah ta. Tiba-tiba nampak ain jadi ta. Jadi ta. Dia jangan ta. Tak boleh. Wa antum ta'lamun ta. Ta'lamun. Okay, Ustazah. Ya. فلا تجعلون لله Fala taj'alu lagi sekali. Tak ada na. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة Ya, boleh. Fa'tu. بسورة من مثله وادعوا شهداء. Kejap. Kalimahnya tak adalah syuhada'akum. Tertinggal tengah syuhada'akum. kalimah. Tak boleh stop still Ustazah. Tak boleh sebab dia dikategorikan ke tengah kalimah. Suzi Okey. pergi ke kedai menaiki basi. Kal tertinggal. Contoh. Okey, Kan. okey. Paling tidak Faham? basikal. Gitu. Okay, so dari fa Ya. fa'tu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Cuba sebut min. Dia jangan min. Min. Kalau min dia jelas. Nun bertemu Okey. dengan dal ni hukum dia ikhfa. Ikhfa ni maksudnya Ikhfa. sembunyi. Sembunyi kat sini maksudnya sembunyikan nun. Dia tak boleh bunyi jelas nun. Min du. Min. Okay. Dia tak rapat. Lidah tak rapat dekat langit. Min du. Ambil sikit belakang. Wada'u. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tu dia. Terus. Fa'in Jaga. fa'il. Okey, nun masuk dengan lam dia tak ada dengung. Fa'illam masuk sahaja tapi tak ada dengung. Fa'illam. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati. Jaga na, ada apa? Ada alif. okey. Fattaqun. Kalau tak sampai boleh berhenti fattaqun naru. Okey. Walan ni Ustazah. Fa'illam. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun Jangan lambat masuk pada nun. Okey. Dia tak ada istilah fattaqun. Dia masuk terus. Fattaqun. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas. Ya. Waquduhan nas wal hijaratu. Ha baris bawah. Wal hi. Ya. Ya. Waquduhan nasu wal hijaratu. Kejap. Okey. Hi tu yang saya maksudkan dia punya bunyi makhraj ha. Tapi hi tu tak panjang. Jangan wal hi je. Waquduhan nasu wal hijarah. Okey. Waquduhanna wal hijaratu uiddat. Okey.
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul صدق azim. الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Macam mana sadaqallah? صدق الله العظيم. Baru bunyi ain. Ya, Dia jangan. Ustaz. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey. Nampak macam senang dan nampak macam pendek ayat tu. Mencabarlah sebab betul. ayat tu kita tak sama baca, tak kira ayat tu bukan ayat yang samalah setiap orang kan. So kita Ya. pun nak kena semak orang lain baca supaya kita tahu kat tempat yang dia salah baca tu pun kita tak tahu lagi bacaan kita macam mana kan. Betul Ustazah. Okay. Dia banyak ni 6 ke 4 harakah macam tu Ustazah. Banyak tanda-tanda panjang tu. Tanda panjang. Ya. So kalau tanda panjang tu nak kena tahulah kita baca kena lebih daripada kadar mat, kadar 2 harakat kan. Right. Sekarang ni kita latih untuk kita sebut sebutan huruf, dengung. Tu penting. Okey, terima kasih Okay, Suzy. Ustazah. Terima kasih. Sama. Okey Fiza silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Cantik. Tebal pula. Panjang nafas Fiza. Cuma ra tak cukup tebal. Tajri, ambil sikit belakang. Tajri min tahtihal anhar. Dekat ra tu je. Ro yang belakang tu ya? Anhar. Ha alif tu tetap nipis. Ra je tebal. Tajri min tahtihal anhar. Ya. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. Kalau sambung sikit, rizqan qalu, berhenti kat situ. Oh, okey. Maknanya kita melalui lam alif tu supaya kita boleh ambil qalu balik. Okey. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Ya, boleh qalu. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Ya. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Cantik. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Ulang sikit Fiza dekat yadriba, jangan qalqalah kan dot. Oh, okey. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. Yang mula-mula tadi cukup dengungnya. Yadriba masalam ma. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okey, terus. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Ya. Mir tu kena panjang ke Ustazah? Tak, dia tidak ada dengung. Dia masuk saja pada ra dengan cepat. Mir rabbihim. Saya baca tadi betul ke Ustazah? Betul? وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Ada alif. Aradallah. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ya.
yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Ya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Barakallahu Terima kasih fiik. Fiza. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Eliza sambung. Silakan. 27 sampai 29. Sorry Ustazah Teta. Tak apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. baca ayat je, tak payah basmalah. Oh. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mim tu jangan renggang sangat Mim tutup juga. Kena juga bibir atas dan bibir bawah, cuma dia ringan. Mim ba'di mitsaqih. Macam tu. Ya. Sekali. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ada dua tempat dengung. Satu dekat nun bertemu qaf, satu lagi dekat mim ba'di tadi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Boleh lagi sekali? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih Cantik. wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsidun. Alamak. Tak sampai fill up, tak apa. Ambil balik Lagi sekali. ayu. Kalau nak ulang Saya ulang saya cuba. boleh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ya. Ulaika humul khasirun. Ya. Kaifa takfuruna. Jaga jangan tak. Kaifa tak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Summa yumitukum. Summa Ya kan? Dia punya dengung tu bagi lama sikit, bagi dia duduk diam juga. Summa yumitukum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Jangan turja'un. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi. Khalaqalakum. Okay. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa istawa. Okay. Las sama. Ambil balik summa istawa. Summa istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Okey, mestilah okey. Dah ready dah masuk surah Al-Baqarah semua, mestilah okey. Okey, terima kasih Eliza. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, silakan Ili.
Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sila. Sampai mana? Kita baca nanti. Muka surat 6 sampai sampai ayat 33. Boleh dengar tak Ustazah? Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu Dengung. Fil ard. Kalau sampai khalifah tu lagi cantik. Try. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها Ya. من يفسد فيها ويسفك الدماء Boleh? ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Kejap Ili. Ha ni kan walaupun dia berubah baris tapi huruf yang sama level dia. Maksud saya dekat nusabbihu dengan biham. Macam contoh Ili buat biham tu dah jadi ha. Tapi bila nusabbihu tu dia tak jelas sangat hu dia. Dia jadi nusabbihu je. Dia samakan level. Tu pun sama. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lagi sekali. ونحن Nunusab. نسبح بحمدك ونقدس لك. Okey. قال إني أعلم Cukup kan? Paling kurang ambil 4. Ini tu. Tadi pendek Tak cukup lah. Bukan pendek lah. Tak cukup. 4. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okey. Terus. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Ya. Kena ambil balik summa aradahum. Kalau tak sampai haula, berhenti ambiuni pun boleh memadai. ثم عرضهم على الملائكة. Alamak. Ili. Ayo. Putus. Putus. Takut Ili tak perasan. Takut dia baca je. Cana. Tak boleh terus ni. Dia pakai handphone. Blackout terus Ustazah. Apa dia? Blackout terus. Itulah. Blackout terus. Dia pakai apa? Tu. Dia perasan tu. Telefon dia pun tak dapat Ustazah. Ni saya WhatsApp dekat dalam grup ni dia respon. Alamak. Okay. Oh, tak ada line tiba-tiba. Terkeluar. Try masuk balik. Tengok sekejap Sekejap saya minta Ili baca summa aradahum tu berhenti dekat ambiuni. Ini start daripada mulalah. Boleh? Wa'allama Adama. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها
sikit lagi. Summa aradahum 'alal malaikah. Baru cukup 4. Siapa tu? ثم عرضهم على الملائكة Okey. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Biuni. Panjang. ulang balik lah. Boleh? ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Okey. Faqala. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء Okey. boleh Boleh? Bi asma. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Ya. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Ya. إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم Panjang. Ya. Mad jaiz munfasil. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Okey. فلما أنبأهم بأسمائهم Terus. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض Ya. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Terima kasih Ili. Semua dah baca kan? Okey, kita stop dekat sini Tapi remind saya, kita berhenti dekat ayat 33. So nanti minggu depan kita sambung 34. Okey, kita masuk tajwid terus Alhamdulillah. Kalau dapat kekalkan momentum panjang cukup, dengung cukup. Sebutan huruf tu biasalah kan. Tapi bila kita dah masuk pada juzuk pertama ni nak kena tengok dengung-dengung dan panjang pendek tu. Kalau okey boleh maintain, kita boleh baca satu page seorang. InsyaAllah lepas ni Okey, kita masuk. Ya? Yang ni nak sambung nanti yang tadarus tu ke? Itulah nak tanya juga. Nak tanya juga dekat Ili sebab yang tadarus nanti. Hari tu macam mana cerita dia itu? Ustazah kan setiap hari dengan apa tu pagi kan. Dekat USJ kalau ikutkan. Kalau kita continue daripada yang ni, dia kira tadarus Ramadan juga ke nanti kalau ikutkan nak buat tadarus Ramadan memang dia kena daripada Ramadan. Tapi ada juga yang buat awal sebabnya nak dapatkan bacaan yang orang kata tak mengejar tau. Bila kita fokus Ramadan je mengejar bacaan, tertinggal semua hukum tu. Tu yang saya susah juga tu macam sebab kalau lepas Zuhur memang takut tak sempat kita orang anak-anak sekolah balik pukul 2 macam tu. Lepas tu kan nak masak pula kan, nak berbuka. Macam tahun lepas Ili buat dengan Ustazah 3 minggu sekali kan tu pun kelang kabut juga. Nak kena adjust balik jadual. Sebab saya tengah tunggu Kak Sum respon tengok macam mana untuk tahun ni. Sebab dia ada beberapa asatizah tu dia akan bagi-bagi kan. So saya tengok kalau ada jadual saya akan bagi tahu Kak Ili dengan grup mana jadual yang kosong tu saya cubalah untuk grup ni. Sekarang Ustazah kata free weekend kan. Kalau weekend 2 hari memang tak sempat lah. Tak sempat. Memang tak boleh nak cover. Kecuali kalau mula daripada bulan Syaban. Tapi Syaban tu lah sebab saya tak start. Sebab Syaban saya masih lagi berjalan kelas-kelas yang lain.
Macam Ramadan ni banyak kelas-kelas cuti sebab dia orang fokus pada tadarus. Kalau continue daripada sini, sempat tak Ustazah rasa? Kalau continue daripada awal ni sempat, insya-Allah. Sebab kita kalau boleh fokusnya walaupun kita nak khatam tapi nak menjaga setiap bacaan tu. Itu yang pentingnya. Sebab kadang-kadang saya tengok orang ni dia baca nak dapat 30 juzuk dalam bulan Ramadan tapi mengejar. Rasa macam tak patut jugalah kalau kita membiarkan kan. Sebagai seorang guru pula part saya lah yang saya nak kena tanggung. Saya terpaksa membiarkan. Apa saya nak jawab nanti? Gitulah cerita dia. Tak apalah, kita cuba dulu tengok. Kita teruskan daripada awal ni. Mungkin kalau kita dah biasa dengan momentum panjang okey, dengung okey. So nanti insya-Allah dia akan lagi laju tu. Mudah-mudahan lah. Kalau booking dululah yang weekend tu. Booking tak tahan tu. Yang weekend. Okey. Nanti kita tengok balik Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan adalah rezeki. Okey, kita berhenti tadi. Berapa tadi? 33 Okey. Sadaqallahul azim. Okey, kita masuk tajwid. Saya pun nak mengejarkan tajwid juga ni. Banyak-banyak kan kita kalau boleh nak dapatkan kefahaman kan. Sampai mana muka surat berapa? Hari tu last 102. 102 tajuk apa itu? Sekejap saya buka. Bab ngaji dengan Ustazah Uyun. Hari tu dah praktis pada surah Al-Qamar tu Ra tebal nipis tu. Itu dia. So maknanya untuk muka surat 103 ke ataupun 104 dah masuk bahagian waqaf. Baru nak masuk Ustazah. Tak masuk Baru lagi. nak masuk waqaf Okey, bismillahirrahmanirrahim. So Ustazah Uyun ada terangkan tak yang muka surat 102 yang last tu? Ada? Yang bahagian Ra tebal ra nipis tu. lepas tu bacaan yang diimalahkan tu. Ada. Macam mana bacaan imalah majriha, macam mana bacaan raum wal asri tu? Sebab kita orang ada buat praktikal sekali. Macam mana praktikal nak dengar Suzy baca raum bacaan wal asri? Gelap pula dia. Ustazah, berpeluh lah Ustazah. Ustazah suka bully. Tak boleh lah. Tadi suruh pakai pad. Okey. Macam mana Ustazah? Itu saya nak tahu tu macam mana bacaan Suzy. Yang Suzy faham lah. Suzy ke siapa-siapa lah yang korang faham berkenaan dengan wal asri kalau bacaan raum. Ada kan? Ada belajar tak yang ni? Raum dengan imalah. Muka surat 102 yang bawah. Ada? Sebab saya tulis Ya, sini. Ustazah. Ada? Ada Ustazah. Hari tu memang kita habiskan Suzy sampai 101 Habis. kan. So sajalah. Ustazah tu cakap satu suku 2 suku dengan 3 Tiga. 1/3. 1/3. Okay. Ustazah ada contohkan tak macam mana bunyi 1/3 tu? Lupa Tak lah. ingat. Dia bunyi ri, tapi kalau ri satu harakat. Wal asri sikit je. Mungkin orang sebelah kita je yang dengar. Sebelah lagi dah tak dengar dah. Itu raum. Syarat baca raum ni baris bawah dengan baris depan. Ataupun kalau baca satu surah la ta'manu na nu tu sikit je bunyi di 1/3. La ta'manu na. Kalau ismam la ta'man na, dia kena bunyi man lepas tu dia muncung lepas tu baru na. Itu cerita kemudian lah. Sajalah tadi tanya menyakat si Suzy tak habis-habis tak saja. Tahu. Sorry. Tak Okey apa. okey. So kita masuk waqaf Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada muka surat 104 tu tajuk waqaf dan ibtida. Waqaf ni maksud dia apa? Ibtida ni maksudnya apa? Kan selalu kita dengar kalau baca Quran je, waqaf kat mana? Nak ibtida balik kat mana? Kan? Okey, kita tengok kat situ dia kata waqaf bermaksud memutuskan suara. Berhentilah. Berhenti daripada bersuara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan berikutnya. Itu waqaf. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang dah, berhenti dah suara. Itu waqaf.
Okey. Kemudian ibtidak pula. Apa maksud ibtidak? Memulakan bacaan pada tempat yang betul. Kita ibtidak contoh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaat. Katalah kita terhenti dekat adaat sebab nafas habis. Lepas tu kita ulang balik. Falamma itu namanya ibtidak. Ibtidak pada tempat yang betul tu maksudnya tengok pada ataupun rujuk pada makna terjemahan ayat tersebut lah. Mana yang bersesuaian kita ibtidak. Itu maksud ibtidak. Kemudian seterusnya dikata berhenti iaitu waqaf dan memulakan iaitu ibtidak bacaan pada tempat yang betul akan memberi makna yang tepat dan tidak merosakkan makna pada satu-satu ayat. Itu tujuan kita belajar waqaf ibtidak. Bukan sekadar baca Quran, sebutan huruf kena betul, tebal, nipis, keluar kat mana. Lepas tu kita dah dapat menguasai dari sudut kadar harakat, dengungnya, panjang pendek. Dan kita kena tahu juga, kena juga ada ilmu macam mana kita nak waqaf. Sebab setiap kita ni, nafas masing-masing berbeza. Ada nafas panjang, ada nafas pendek. Kalau orang berkayun ni nafas dia panjang agaknya. Contoh Suzy. Kan? Itu kelebihan tu sebenarnya. Liza. Saya pun tak mengayuh. Liza pula. Eliza. Semua, you all semua rajin mengayuh. Okey, jadi bila kita belajar bab wakaf ni kita tahu, wakaf kat sinilah sebab tak sampai. Dan wakaf tu nanti ada pula pembahagian dia, wakaf yang terpaksa ke, memang kita saja memilih untuk wakaf ke dan sebagainya. Lepas tu ibtidak pun kita nak kena pastikan nak ibtidak kat mana. Kita tak boleh main ambil je. Takut nanti dia punya makna tu tak bersesuaian dengan tempat yang kita ambil tadi. Okey. Tengok dulu tanda-tanda wakaf yang memang biasa dalam Quran Resam Usmani kita. Ni Quran Resam Usmani yang saya selalu sebut, Malaysia guna pakai yang ada tanda, apa saya sebut itu? KDN, Kementerian Dalam Negeri yang petak tu. Itu penting. Pastikan kita beli Quran dekat Shopee ke, Lazada ke, tak kisah nak beli dekat mana-mana kedai ke. Yang penting ada KDN. Tengok Suzy, jangan tak tengok. Tengok Eliza. Bukan. Dekat dalam dia ada senarai lajnah ataupun penyemak dalam beberapa orang ustaz. Kemudian dia ada tanda petak tu. Bukan yang kilat tu. Alamak, tak nampak lah ni Eliza. Dia guna ni. Ni. Kalau lain tak boleh ke Ustazah? Tu, nampak petak. Nampak tak petak tu? Ili punya tak ada. Bukan tak boleh Ili. Tapi ditakuti, dibimbangi ada tanda-tanda wakaf ibtidak tu yang tak sama. Bila tak Saya sama ni Ustazah. itu macam Suzy tu. Alamak, Kak Alia, sebab Kak Alia pakai background. Okey, Kak Alia betul tu. Bawah tu senarai penterjemah. Penterjemah pula. Senarai lajnah penyemak Al-Quran. Atas tu KDN. Sama je lah. Ili macam mana Ili? Cuba tengok Ili. Dia punya Indon punya dia memang berhenti tempat lain. Maksudnya dia tak boleh berhenti kat situ ke macam mana Ustazah? Kenapa Dia ada perbezaan pendapat sikit lah. Bukannya salah. Saya tak boleh kata salah. Tanda tempat berhenti pun dia kan setiap tanda wakaf ni dia ada maksud-maksud tertentu. Ada yang tak boleh, ada yang wakaf lebih baik, ada sambung lebih baik. Jadi diutamakanlah kalau kita dekat Malaysia guna Quran Resam Usmani. Sekarang ada jugalah, dah banyak dah jual Quran Resam Usmani perkata. Lepas tu dia memang daripada lajnah ataupun yang diluluskan oleh JAKIM macam tu. Tapi dia memang banyak ada tanda-tanda yang berbeza kan Ili. Lam alif banyak. Kalau yang kat Mekah tu ikut mana? Yang dia kalau dekat Mekah tu macam kita lah, kita ikut kat Mekah lah. Ada juga part-part yang berbeza sikit. Yang itu sebab dia kalau ikutkan Quran ni dia ada beberapa mushaf, dia ada 6 ke 7 mushaf Madani, ada Al-Makki, adalah berbeza sikit. Tapi macam mana pun Malaysia dia mengambil daripada situ juga, cuma dia letakkan tanda supaya kita ni dapat membaca dengan orang kata ada keseragaman. Sebab tu dia letakkan cop KDN tu. Okay. Tapi tak apa Ili. Tapi tak apa sebab dah biasa kan. Tapi tak apa Ili, boleh je, tak ada masalah. Apa nama?
Ayana, okey. Tak ada masalah. As long as kita tengok ayat yang kita baca tu, kalau kita ragu wakaf kat situ dan kita ragu naib tidak kat situ, tengok pada makna dulu. Dia sebenarnya panduan belajar wakaf ibtidak ni sangatlah panjang, sangatlah berat cerita dia. Macam saya guna buku ni. Buku alamak terbalik Nampak terbalik ke tak tulisan saya punya tu? Tak nampak. Okey je. Panduan wakaf dan ibtidak dalam Al-Quran jilid 1. Untuk jilid 1 ni dia surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dia ada beberapa jilid sampai juzuk 30 lah. Tapi memang sangat banyak lah sebab dalam panduan ni dia akan letakkan satu tempat tu untuk berhenti. Lepas tu dia akan jelaskan imam ni kata sempurna berhenti kat sini. Imam ni kata hasan baik berhenti kat sini. Imam ni kata laisa biwaqfi, maksudnya tidak boleh diwakafkan. Banyak pendapat. Tapi yang penting macam mana Kak Ila? Nak order? Nak order. Nanti saya tanya dekat ustaz yang jual ni. Masih ada ke tak buku dia ni? Sebab saya dah lama dah buku ni. Nak juga kan? Okey, nanti apa-apa saya tanya dulu Bagus untuk kita dan bagus untuk anak-anak. Betul. Sebabnya kita baca Quran ni memanglah kita digalakkan baca setiap hari, tapi kita nak kena tahu juga wakaf tidak. Cuma buat masa sekarang ni macam kita belajar baca Quran ni kita berguru kan. Jadi ada tempat rujukan, guru kita kata berhenti kat sini dan ibtidak kat sini. Jadi tak ada masalah. Melainkan kalau kita memang tak tahu tapi tak berguru, kita baca sendiri, suka hati aku lah nak berhenti kat mana, suka hati aku nak ambil kat mana, tu masalah. Dia mengganggu makna nanti. Dari sudut makna lah. Okay? Okey, boleh kita terus? Kita tengok tanda wakaf. Saya pun sebenarnya tengah belajar juga wakaf tidak ni, tak habis-habis. Okey, ini adalah tanda wakaf yang memang biasa dalam Quran Rasam Usmani. Ada 8 tanda yang kita akan jumpa pada setiap helaian. Setiap muka surat, baca je akan jumpa tanda-tanda ni. Cuma ada beberapa part yang tanda tu jarang-jarang. Kadang-kadang, yang selalu, semua ada. Okey, yang pertama, dia sebenarnya kiri ke kanan dulu Saya ambil mim dulu Sekejap saya tengok betul tak. Okey, saya ambil mim dulu. Mim itu dia tulis kat situ wajib wakaf. Dari sudut makna, bila dia kata wajib wakaf tu bermakna dia dah tak ada kaitan dengan ayat selepasnya. Maknanya dia dah habis kat situ dah. Cukup dah maksud dia tu dah penuh. Tak payah tambah. Kalau tambah dia akan memberi maksud lain. Sebab selepas tu dia ada cerita yang lain daripada cerita tu tadi. Sebab tu dia mewajibkan untuk kita wakaf. Tapi pastikan tanda tu tak salah. Mim yang tidak panjang ke bawah tu, yang berekor pendek tu je. Dia kalau mim yang berkaki tu, itu untuk iklab. Perasan tak? Kalau mim yang pendek tu, itu wakaf disebut wajib wakaf ataupun istilah dalam tajuk dia wakaf tam atau wakaf lazim. Boleh tulis kat situ bawah tu. Wakaf tam. Tam maksud dia sempurna ataupun tamam. Tamam kan sempurna kan? Sempurna dari sudut makna dia. Okey? Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang wakaf. Lam alif tu maksudnya la. La tu mamnu'. Tak boleh. Kan? Kalau kita pergi umrah tu, pergi haji semua tu kan? Selalu dengar orang Arab kata la. Tak boleh. Jangan berhenti. Melainkan tu. Melainkan kalau tiba-tiba kan baca Allah nafas habis. Dia termasuk wakaf Allahumma salli ala Muhammad. Wakaf ittirari, iaitu wakaf terpaksa ataupun wakaf darurah. Wakaf darurah tu apa? Salah satu yang selalu kita buat adalah habis nafas, bukan sengaja. Tu tak apa. Walaupun pada asalnya lam alif ini dilarang wakaf sebab makna tadi tu tak sampai lagi, tapi disebabkan nafas dah habis dah. Kita baca Quran boleh curi nafas tak? Tak boleh. Tak boleh curi. Jadi berhentilah. Tapi dalam keadaan terpaksa. Bila dalam keadaan terpaksa, maka kita kena ibtidak belakang dulu. Tengok pada ayat bersesuaian dengan makna. Itu lam alif. Iaitu dilarang wakaf. Kadang-kadang bila kita baca dalam bertadarus ni berkumpulan, kawan-kawan kita kata, salah lah kau baca berhenti dekat lam alif. Tak boleh. Tapi kita jangan sergah dia macam tu. Kenapa berhenti tadi? Nafas habis. Okey, tak apa. Kan? Kadang kita ni cepat aja kan? Cepat je. Suzy salah. Kan? Contoh. Suzy lagi. Okey lah. Lepas ni orang lain lah. Orang lain.
Okey. Yang kedua, faham maksud dilarang wakaf tu, la tu tidak semestinya. Tapi jangan sengaja pula ustazah kata boleh je sebenarnya. Tak boleh. Asal-asalnya tak boleh. Okey. Kemudian yang ketiga, sad lam ya tu maksudnya wasal aula. Wasal tu sambung, aula tu lebih utama. Maksudnya sambung lebih utama. Jadi dia tulis kat situ harus wakaf. Wasal ataupun sambung bacaan adalah lebih utama. Maknanya boleh tak wakaf? Boleh juga. Tapi utamakan yang bacaan sambung. Sekiranya kita nafas ada, tak ada masalah apa-apa, sambunglah. Kalau memang nafas habis lah ustazah, sampai situ je pancit. Tak apa, berhenti. Harus hukum dia wakaf kat situ. Okey, itu sad lam ya. Seterusnya yang keempat, qaf lam ya. Maksudnya wakaf aula. Wakaf aula tu maksudnya apa? Berhenti lebih baik, lebih utama. Maknanya kita nampak qaf lam ya, walaupun ayat tu pendek, alah nafas ada lagi, sambung je lah. Berhentilah, dia dah kata utama berhentilah. Jangan sambung. Sebab mungkin kemungkinan ayat selepas itu tidak ada kaitan dengan ayat yang kita baca. Seterusnya, yang kelima, jim. Jim ini maksudnya jaiz. Jaiz tu istilah bahasa Melayunya maksudnya harus. Dua-dua boleh. Diharuskan wakaf. Maksudnya kalau nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Kita belajar taranum ke, tak habis lagi lagu, nak sambung lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau kata, dah habis dah pusingan nada, kita nak berhentilah pun boleh. Ataupun kita nak memahami ayat, ataupun kadang-kadang dalam satu ayat tu, terjemahan tu, kita nak lebih memahami dan lebih menghayati, rasa macam berhentinya lagi aku dapat betul-betul memahami ayat ni. Maka berhentilah. Gitu. Dua-dua boleh. Okey, kemudian yang keenam, titik 3 tu, titik 3 ni selalu dia dekat-dekat. Titik 3 tu selalu dekat-dekat. Apa maksud dia? Diharuskan wakaf pada salah satu tempat, bukan pada kedua-duanya. Ini berkait dengan semua wakaf ibtidak ni sebenarnya berkait dengan makna ayat. Dua-dua tu. Okey, jadi wakaf ni dinamakan wakaf ta'anuq. Macam mana nak eja bahasa Melayu? T-A-A-N-U-Q. Ta'anuq. Wakaf ta'anuq. Boleh? Ta'ain nun qaf. Wakaf ta'anuq. Betul tak? Ya, wakaf ta'anuq. Okey, wakaf ta'anuq. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah tadi ada kan? Apa ayat dia? Zalikal kitabu la raiba fi. Ada satu tanda. Zalikal kitabu la raib. Satu tanda. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi berhenti salah satu. Kalau kita berhenti dekat raib, pada fihi tak payah berhenti dah. Kalau kita dah berhenti dekat fihi, dekat zalikal kitabu la raiba fi, raib tu tak berhenti, maka dia berhenti dekat fi. Kalau nak sambung pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh. Okey, seterusnya. Yang ke-7. Bukan ta'anum. Ta'anuq. Q. T-A-A-N-U-Q. Okey, Suzy. N-U-Q. Beria dia menaik. Gitu. Waqaf ta'anuq. Gitu. Okey, terima kasih Suzy. Right. Kemudian yang seterusnya yang ke-7, waqaf di akhir ayat disebut sebagai ra'su ayah. Ra'sun tu kalau kita belajar bahasa Arab apa ra'sun? Ra'sun kepala ayat. Hujung tu maknanya kita waqaf lah. Tapi ada jugalah beberapa tempat, contoh macam orang yang mengulang hafazan, kan? Mengulang hafazan ni nak kena cepat, nak kena laju. Ada certain ayat dia boleh sambung, dia sambung. Tapi kalau bagi kita yang bukan mengulang hafazan, kita nak baca satu persatu, eloklah kita baca sampai je tanda tu waqaf lah. Sampai je tanda waqaf lah. Okey? Dan yang terakhir iaitu yang ke-8, saktah. Apa maksud saktah? Berhenti sebentar tanpa bernafas. Berhenti sekejap je, sekadar dua apa disebut? Dua harakat. Lepas tu sambung balik bacaan. Itu nanti dia ada
ada tajuk khusus untuk saktah. Okey, itu adalah tanda yang biasa kita tengok pada Al-Quran. Maknanya bila dah ada tanda ni, dia membantulah. Membantu kita sama ada kita nak memilih untuk wakaf ataupun tidak. Dia dah sediakan. Itu baru 8. Kemudian ada juga nanti kita akan belajar tanda-tanda wakaf yang kita pilih dan dia tidak ada tanda pun yang dikhususkan. Jadi kita nak kena fahamlah macam mana cara dia. Okey? Ni sebab-sebab kita wakaf ni. Ada sebab kenapa kita nak wakaf. Bukannya kita wakaf suka-suka. Jadi dia ada beberapa bahagian, tak silap saya 4 bahagian. Kita boleh tengok yang pertama dia kata wakaf ikhtibari. Apa maksud wakaf ikhtibari? Dia kata berhenti pada sesuatu kalimah bagi tujuan menguji. Maksudnya dalam proses kita belajar baca Quran ni, bila wakaf bunyinya lain. Bila kita sambung bunyinya lain. Jadi bila dalam kelas kan kita belajar, katalah cikgu kita kata okey, cuba Kak Alia berhenti kat sini contoh. Macam mana cara nak berhenti kat sini? Lepas tu cuba Eliza baca tempat Kak Alia baca tadi tapi jangan berhenti. Macam mana pula bunyi dia? Itu maksudnya wakaf ikhtibari. Sebab kita nak tahu setiap orang ni, contoh saya cakap tadi nafas tak sama. Jadi yang Kak Alia baca terpaksa berhenti. Eliza baca boleh terus lagi ni, nafas ada, contoh kan. Jadi nak berhenti tu nak kena tahu apa dia punya cara untuk berhentikan pada bacaan. Contoh dia kasih kat situ. Menguji adakah pembaca mengetahui huruf ta di akhir kalimah itu adakah ta maftuhah atau ta marbutah. Contoh kita baca wa'amilus solihat. Kalau ta terbuka, bila wakaf dia tetap jadi ta. Tapi bila ta tertutup, bila wakaf dia takkan boleh bunyi ta. Tapi dia bunyi ha. Itu tujuan dia. Itu namanya wakaf ikhtibari. Untuk menguji sama ada kita tahu tak, berhenti tadi bunyi ha rupanya. Kalau sambung tadi bunyi ta. Begitu. Dan macam-macam lagi lah. Contoh apa lagi? Mad iwad. Wan nazi'ati gharqa. Bila berhenti mad iwad baca dengan satu baris saja. Kalau disambung dia jadi tanwin kan? Wan nazi'ati gharqan. Sambung selepas dia. Itu maksudnya wakaf ikhtibari. Apa hukum dia? Harus wakaf. Bolehlah maksudnya. Bila kata harus wakaf tu dibolehkan kerana untuk kita belajar. Okey, apa syarat dia? Dia kata memulakan bacaan di tempat wakaf. Maknanya kita mulakan bacaan tempat kita berhenti tu. Kemudian dia kata seterusnya menyambung bacaan dengan kalimah selepasnya jika sekiranya makna ayat tersebut mengizinkan. Jika tidak mengizinkan, maknanya jika tak sesuai lah dengan makna ayat, hendaklah memulakan bacaan pada kalimah sebelum kalimah yang diberhentikan mengikut kesesuaian makna. Maknanya kadang-kadang tempat kita baca tadi, kita dah wakaf, ada certain ayat kita tak payah ulang belakang. Kita tidak terus ayat selepas dia. Ada certain ayat tu kita kena ulang kat belakang. Bila dia kata mengikut kesesuaian makna, kena buka terjemahan ayat. Okey, itu yang paling baiklah. Maknanya kita lebih memahami dan lebih memberi penghayatan kepada ayat yang kita baca. Bukan semata-mata membaca sahaja. Okey, yang kedua, wakaf ittirari. Ini yang sangat banyak kita lakukan. Iaitu wakaf yang dikata berhenti pada sesuatu kalimah atas sebab-sebab darurah. Darurat tu maksudnya terpaksa lah, wakaf terpaksa. Contoh dia kata apa? Bersin ketika baca Quran. Apa lagi? Menguap, batuk, kehabisan nafas dan lain-lain. Dan lain-lain tu boleh tambah kalau kita menangis pun dikira wakaf ittirari. Kalau kita perhatikan, kalau imam-imam lah, khusus imam Mekah, imam Masjid Nabawi kan, dia orang memang itu bahasa dia orang. Dia orang memahami ayat yang dibaca. Bila kena pada ayat-ayat, contoh ayat azab, tentang syurga, tentang neraka, boleh mengalirkan air mata, dia berhenti sekejap. Itu terpaksa berhenti sebab dia menangis. Bila dah menangis tadi, maka takut mengganggu sebutan-sebutan huruf. Bila mengganggu sebutan huruf, tak sampai pada maksud ayat bila kita baca tak betul. Itu pun dikategorikan, tak nak, dia tak nak bagi kat ayah. Itu pun kita kategorikan sebagai wakaf ittirari. Kalau rasa susah nak sebut ittirari itu wakaf terpaksa. Wakaf darurat, senang kan. Tapi istilah tu saya kena ceritalah dalam istilah tajwidnya apa kan. Okey, jelas
pun sama hukumnya harus wakaf. Bukan kita suka-suka, bukan kita sengaja nak wakaf kat situ. Okey, sama juga syarat dia seperti mana yang kat atas tadi. Dia kata berhentikan bacaan pada mana-mana kalimah. Janji pada mana-mana kalimah. Jangan macam syuraka, hukum jadi syuraka aja. Macam Suzy baca tadi kan, tertinggal kum. Tengah kalimah tak boleh. Hujung kalimah walaupun di tengah-tengah ayat yang panjang, tak apa. Jangan tengah kalimah. Seterusnya, menyambung bacaan dengan mula balik bacaan pada kalimah tersebut kalau maknanya baik. Kalau tak, dia kata jika tidak sempurna makna, maka hendaklah memulakan pada mana-mana kalimah yang sesuai dengan makna ayat. Sama juga macam waqaf ikhtibari tadi. Okey, waqaf ittirari jelas? Jelas insya-Allah. Kita tengok pula yang ketiga. Kita habiskan sampai 4 ni insya-Allah sampai. Waqaf intizari iaitu berhenti pada sesuatu kalimah dengan tujuan untuk menghabiskan khilaf qiraat. Okey, ini kalau kita belajar kelas qiraat. Kelas qiraat ni maknanya kita belajar banyak imam. Imam ni baca cara macam ni, macam kita baca satu imam sahaja. Kan Hafs an Asim, Tariq Syatibi. Jadi dia tidak ada khilaf qiraat. Jadi kita jarang guna waqaf intizari. Jadi dikata kat situ contoh membaca Al-Quran secara berqiraat. Contoh dia baca gini lah. Kita baca imam kita wadduha wal laili idza saja, berhenti. Kita berhenti sekejap, lepas tu ulang balik. Wadduhi wal laili idza saja. Contoh. Maknanya setiap imam tu tak sama. Itu qiraat. Jadi itu dia gunakan waqaf intizari. Itu pun harus waqaf. Tapi kita tak payahlah guna waqaf intizari sebab kita tak baca banyak imam. Okey. Kemudian apa syarat dia? Membaca dengan mengulang-ulang ayat mengikut riwayat yang terdapat khilaf bacaan sama ada dari sudut usul dan farsh. Kita akan ulang ayat yang sama. Katalah kita belajar dalam satu kelas tu 3 imam. So kita kena ulang dengan 3 kali dengan 3 cara bacaan imam tersebut. Kita tak payah. Cuma nak tahulah waqaf intizari tu apa. Kan? Yang keempat, satu lagi, waqaf ikhtiyari. Kita berikhtiar. Macam mana? Dia kata berhenti pada sesuatu kalimah atas kehendak pembaca. Atas kehendak kita. Kita pilih. Tapi macam mana pun kita nak pilih, kena pastikan makna tu betul-betul mencapai apa yang dimaksudkan dalam ayat tu. Okey, ada 4 pecahan dia untuk waqaf ikhtiyari. Iaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf qabih. Nanti saya terangkan satu persatu. Okey, apa hukum untuk waqaf tadi? Itu atas pilihan pembaca. Jadi dia kata kat situ apa syarat dia? Memberhentikan bacaan dengan pilihannya. Pilihlah mana-mana tanpa dipengaruhi sebab-sebab yang terdapat dalam waqaf ikhtibari atau ittirari. Maknanya dia pilih tadi bukan sebab dia berhenti tu bukan sebab dia terpaksa ataupun atas sebab apa. Ikhtibari tadi apa maksud dia? Nombor 1. Atas. Iaitu dia kata dengan sebab kita diuji bacaan tersebut. Jadi yang ini bukan untuk kita punya bacaan tu diuji ataupun bukan sebab terpaksa. Tapi kita memilih sendiri untuk bacaan tu. Mungkin kita selesa berhenti kat situ, tengok mana ayat dan sebagainya. Maka kita boleh pilih. Dalam 3 ni, waqaf tam, kafi, hasan tu maksudnya waqaf yang baik. Tapi dia ada dia punya martabat dia. Waqaf tam tu adalah waqaf yang paling bagus lah. Maknanya memang dah cukup sempurna dari sudut makna. Dari sudut lafaz dia atau sebutan dia dah cukup sempurna. Waqaf kafi pun baik. Waqaf hasan pun baik. Hasan tu baiklah, maksud hasan kan baik. Waqaf qabih tu yang maksud dia buruk. Waqaf qabih itu maksudnya waqaf yang tidak baik. Waqaf yang tidak baik. Iaitu mungkin tak kena pada makna yang ini tidak dianjurkan untuk kita buat. Contoh tadi macam waqaf tam saya sebut waqaf yang sempurna. Kemudian waqaf kafi ni maksudnya kalau lebih tepat waqaf yang memadai. Sekadarnya. Dia tak rosak lah. Waqaf kafi tu waqaf yang memadai. Kemudian waqaf hasan iaitu waqaf yang baik. Okey. Jelas waqaf ikhtiyari ni? Nanti kita akan tengok satu persatu. Kita tengok kat sini Kita masuk sikit lah. Boleh? Ini adalah pecahan untuk waqaf ikhtiyari. Okay, kita pergi dekat waqaf tam dulu. Nombor 1 yang disebut tadi.
Iaitu wakaf yang sempurna. Dia kata apa kalimah wakaf dia? Dari sudut makna dia kata wakaf pada kalimah yang sempurna maknanya. Ini dari sudut makna. Kemudian dari sudut lafaz dia tidak ada hubungan dari sudut lafaz. Maknanya dari sudut kita menyebut kalimah tu dia tak ada hubungan selepasnya. Kan nampak tak? Okey, itu alamak ada orang call. Sekejap lagi lah. Okey, jadi dalam kawasan ditulis kat situ kalimah selepasnya tu dia tulis lafaz tidak ada hubungan dari sudut lafaz. Dari sudut makna pun ditulis tidak ada hubungan dari sudut makna. Maknanya memang cukup-cukup lah kat situ. Memang betul-betul sempurna. Itu adalah wakaf tam. Yang dia kata hubungan dari segi lafaz tu maksudnya hubungan dari sudut i'rab lah. I'rab ni dari sudut bahasa, kita belajar bahasa Arab. Dari sudut lafaznya tu dia tidak ada hubungan. Okey. Kemudian kita tengok pula pada wakaf kafi. Kalimah yang dia wakafkan tu, dia kata wakaf pada kalimah yang sempurna makna. Sama macam wakaf tam tapi dia dah masuk martabat yang kedua. Dari sudut wakaf kat kalimah tu dah sempurna. Kita tengok pula kalimah selepas dia. Kalau wakaf kafi ni. Wakaf kafi tu tadi apa? Dari sudut maksud dia apa nama? Wakaf yang memadai kan. Okey, kalimah selepasnya kalau kita ambil dia kata tidak ada hubungan dari sudut lafaz, dari sudut penulisan bahasa Arab, dari sudut i'rab. Kemudian dari sudut makna dia masih ada hubungan dari sudut makna. Tu wakaf kafi. Maknanya boleh orang nak berhenti, boleh juga dia nak sambung. Ini wakaf yang memadai. Dia tidaklah macam tam tadi. Macam wakaf tam, kalimah selepas tu dari sudut makna memang tak ada hubungan. Tapi ini wakaf kafi dari sudut makna ada hubungan. Okey. Kemudian yang ketiga wakaf hasan. Okey, pada ayat yang kita wakaf tu masih lagi dikira ataupun dikategorikan sebagai sempurna makna. Berhenti kat situ. Kemudian pada kalimah selepasnya ada tak hubungan daripada sudut i'rab atau penulisan tu? Dari sudut i'rabnya ada hubungan. Tapi macam kafi tadi dia tidak ada hubungan dari sudut lafaz. Yang ini ada hubungan dari sudut lafaz. Kemudian makna dari sudut makna dia masih lagi ada hubungan seperti mana wakaf kafi. Yang ini agak susah sikit lah sebab dia berkait dengan bahasa Arab. Lepas tu yang susah dan sukarnya sebab dia tidak ada tanda tertentu seperti mana 8 tanda yang kita belajar tadi. Jadi mesti apa-apa pun mesti kita merujuk pada guru yang mungkin, yang muktabar, yang faham tentang makna. Seterusnya yang akhir sekali wakaf qabih. Ini yang dikatakan tidak sempurna. Jadi dia tulis kat situ kalau kita berhenti pada kalimah itu dikata wakaf pada kalimah yang tidak sempurna maknanya. Tak boleh lah. Kalau boleh elak kita elak. Kalau kita faham maksud ayat, kalau kita boleh elak kita elak. Kemudian lafaz selepas dia tu ada hubungan yang kuat dari sudut lafaz dan ada hubungan yang kuat dari sudut makna. Maknanya ayat yang kita berhenti tadi tu sebenarnya tak boleh berhenti. Dia kena sambung juga sebab ayat selepas dia tu ada hubungan yang kuat, yang kukuh untuk mencukupkan makna ayat tersebut. Maka dia tidak boleh diwakafkan. Kalau dia wakaf juga maka dia jadi wakaf qabih. Wakaf yang buruk ataupun wakaf yang tidak baik. Itu adalah pembahagian wakaf ikhtiyari. Tapi tak apa, nanti saya akan kembangkan lagi berkenaan dengan lafaz dan makna tu. Okey, setakat ni ada soalan? Tak tahu nak tanya apa Tak ada Ustazah. Soalan dia akan datang bila kita tengah baca. Boleh tak berhenti kat sini? Macam tu. Okey. Dia banyak sebenarnya buku-buku ni pun kalau disebut berkenaan dengan wakaf ataupun wakaf, apa nama tadi saya sebut wakaf qabih kan? Dia siap tuliskan ayat-ayat dia yang tak patut wakaf. Kenapa tak perlu wakaf kat sini? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solah. Saya tak ingat ayat dia apa. Jangan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu hampiri solat. Contoh macam tu kan. Tapi tiba-tiba kita berhenti. Boleh tak kita berhenti kat situ? Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati solat. Kan dah jadi macam apa pula ayat Quran cakap macam tu? Makna lain.
Makna lain. Rupanya selepas tu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat ketika kamu mabuk. Bila sampai ketika kamu mabuk, patutlah ingatkan tadi tak boleh kita orang Islam tak boleh solat. Nampak tak? Betapa besarnya dia punya kesan kalau kita tidak betul-betul memahami ilmu wakaf dan tidak ni. Takut lain maksud sampainya tu. Melainkan kalau kita memang tak sengaja, kan kita tak faham. Ni bila kita dah faham sedikit sebanyak, kita nak kena jeling-jeling sikit terjemahan ayat kat sebelah supaya kita tidak tersalah. Okey, boleh? Okey, tak ada soalan. So nanti insya-Allah kita akan sambung muka surat 107. Dekat 107 tu dah boleh tengok-tengok dulu. Untuk kalimah yang ada wakaf lazim atau wakaf tam pada Quran Resam Usmani dah tertulis, dah tertanda dah 21 tempat. Tapi nanti Ili cuba tengok Ili, ada ke tidak tanda wakaf lazim pada Quran yang Ili guna sekarang? Kalau ada, okeylah. Okey, Ustazah. Itu dia dah bagi ayat dengan surah sekali, cuma dia tak bagi muka surat je. So nanti boleh rujuk lah. Wallahu Memang a'lam. kiraan dia 21 ke Ustazah? Ya, Yang wakaf tam tu. betul. Oh, okey. Okey, boleh. Okey. Nanti bila dah baca Kita jumpa. Betul, nanti tanya. Okey Ustazah. Alright. So tadi saya dah sebut wakaf tam ni boleh juga disebut wakaf lazim. Ni kalimah wakaf lazim dalam kurungan wakaf tam sama. Dua-dua boleh Banyak ada punya istilah sebenarnya. Wakaf bayan tam, macam-macam lah, macam-macam. Tapi sekadar wakaf tam atau wakaf lazim tu pun dah boleh dah. Okey, jadi itu sahaja. Sekejap Masyhur, yang paling masyhur di kalangan ahli qura' empat ni sahajalah, tam, kafi, hasan, qabih. Dia banyak lagi sebenarnya ulama wakaf ni di kalangan kalangan ulama mutaakhirin ni dia kata wakaf ikhtiyari ni dia terbahagi kepada 8 martabat, banyak. Tapi yang masyhur di kalangan kebanyakan ahli qura' ni 4 sahajalah yang saya sebut tadi. Tam, kafi, hasan dengan qabih. Itu pun pening juga kita nak duk mahamkan benda Allah tu kan. Lagi kita nak maham yang lain pula. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ni. Azah. Ya, saya. Okey, macam yang wakaf tam ni ada kena mengena tak dengan contoh hari ni nak mengaji kononnya satu page Okay. Lepas tu macam yang page surah Al-Baqarah yang ayat 26 ni kan dia ada wakaf tam kan? Ada ke? Ada? Sekejap. Muka surat berapa tu? Kita baca tu. muka surat 5. Okey. Okay, contoh saya nak baca muka surat muka surat 4 je. Okey. Tapi saya teringat ada wakaf tam. Boleh ke macam saya baca muka surat 4 lepas tu nak habiskan sampai wakaf? Ada tak macam perlu ke kita macam tu ke? Tak. Tak ada kena mengena lah. Tak, dia kena pada ayat tu je. Okey. Ha. Macam bukanlah dia surah by surah. Tak, Kan? bukan. Okey. Faham? Terima kasih. Okey, faham Okey, sama. So jangan risau. Bukan apa takut nanti bimbang macam alamak dah belajar wakaf-wakaf ni macam takut-takut nak berhenti kat mana. Kang baca tak boleh berhenti pula, tak ada break. Boleh. Okey. Ustazah, yang wa tu Ustazah? Macam wa dengan sum tak, yang kita boleh stop dekat wa tu yang makna dia dan tu. Itu jangan berhenti dekat berhenti dekat wa, jangan berhenti kat sum. Kalau tidak dekat wa dengan sum boleh. Tapi itu pun bergantung pada makna ayat juga. Ada beberapa tempat yang boleh kita ulang. Ada beberapa tempat tak sesuai. Kadang-kadang nafas tak sampai. Ayat panjang. So kita stop kat wa, lepas tu ni kita sambung balik lah kan? Sambung Kalau di next. stop bukannya stop dekat wa. Contoh wa qulubuhum. Berhenti kat buhum, jangan wa je. Okay, betul. So ambil balik wa macam tu. Kalau tak sampai kena kayuh lagi jauh. Suzy. Tu Ili. Oh, ya ke? Lah. Tak kisahlah, janji nafas panjang. Okey. Panjang juga. Tak panjang juga Kena berenang lah Ili lepas ni. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada? Itu sahaja. So kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Sadaqallahul azim.
وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Patutnya cuti hari ni tapi masuk kelas punya semangat tu.